Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang cikgu kasih sekalian? Cikgu doakan murid-murid berada dalam keadaan yang sihat, ceria bersama keluarga. Dah sedia dah nak belajar? Kalau dah sedia sebut apa? Ya, saya dah sedia. Baik, hari ini kita akan belajar dalam bahagian ibadah. Tajuknya tayamum. Tajuk apa murid-murid? Tayamum. Murid-murid tahu apa itu tayamum? Ya, tayamum adalah gantian daripada mengambil wuduk sekiranya tiada air. Baik, sebelum kita meneruskan pembelajaran, cikgu akan terangkan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, murid dapat menyebut dan memahami pengertian tayamum dan dalil yang mengharuskan kita bertayamum. Dan yang kedua, murid dapat menyebut dan memahami rukun tayamum dan sebab yang mengharuskan tayamum. Baik, ada dua objektif kita pada hari ini. Dan pada hari ini, dalam tajuk tayamum ni, kita akan membincangkan yang pertama, maksud tayamum, dalil yang mengharuskan tayamum, rukun tayamum, dan sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Baik murid-murid yang dikasihi sekalian. Yang pertama, pengertian tayamum. Apa maksud tayamum ni? Tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Baik, kita ulang sekali lagi. Baca dengan cikgu. Tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Baik, itu dia maksud tayamum. Kita sapu apa? Sapu debu tanah. Debu tanah tu mestilah yang suci. Nak sapu ke mana? Sapu ke muka dan kedua-dua tangan, tangan kanan dan tangan kiri, dan disertakan dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Ni dia contoh contoh debu tanah yang ada dijual di pasaran. Kalau nak ambil di tanah pun boleh juga, yang dijual pun ada. Baik, seterusnya dalil tayamum. Apakah bukti yang mengharuskan tayamum ni? Ada buktinya dalam Al-Quran. Baik, cikgu baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Baik, ikut dengan cikgu. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Ini dia dalil Al-Quran yang mengharuskan kita tayamum. Maksudnya, apa maksudnya? Sedangkan kamu tidak memperolehi air. Falam tajidu ma'a, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, yakni debu yang bersih. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Itu dia maksud dia. Daripada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6, surah yang ke-5. Surah Al-Ma'idah merupakan surah yang ke-5 daripada 114 surah dalam Al-Quran. Baik, seterusnya perkara yang ketiga. Kita dah tahu apa maksud tayamum. Kita dah tahu apakah dalil yang mengharuskan tayamum. Ada dalam Quran, surah Al-Ma'idah. Dan yang ketiga, rukun tayamum. Rukun adalah perkara-perkara yang wajib kita buat masa kita bertayamum. Baik, yang pertama, mestilah niat. Kalau kita berwuduk pun kita mulakan dengan niat. Tayamum pun kita mulakan dengan
niat. Apa niatnya? Baik, cikgu bacakan. Nawaitu tayammuma listibahati fardus salati lillahi ta'ala. Cuba baca sama-sama dengan cikgu. Nawaitu tayammuma listibahati fardus salati lillahi ta'ala. Baik. Apa maksudnya? Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Kita ulang baca maksud dia. Kalau susah nak hafal yang Arab tu, lafaz dia kita niat. Niat yang pentingnya dalam hati. Kita boleh berniat dalam bahasa Melayu tu. Okay, kita ulang balik. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Itu dia niat tayamum. Yang kedua apa? Yang pertama niat. Yang kedua, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Kita ulang. Menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Sapu muka, macam beruduk juga ada sapu muka. Tapi kaedahnya lain lah. Kalau beruduk tu dengan air, yang ni dengan debu tanah. Yang itu nanti kita akan bincangkan. Yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Kita ulang. Menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Itu yang ketiga, rukun yang ketiga. Rukun yang pertama tadi niat, kemudian sapu ke muka. Yang ketiga, sapu ke dua-dua belah tangan hingga ke siku. Yang keempat adalah tertib. Tertib ni maksudnya apa? Tersusun. Tidak boleh sapu tangan dulu kemudian sapu muka. Tak boleh. Kena ada susunan yang betul. Baik. Selesai tentang rukun tayamum. Ada berapa? Ada 4 rukun tayamum. Kita ulang. Yang pertama niat. Yang kedua menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Dan yang keempat, tertib. Baik. Murid-murid yang dikasihi sekalian, seterusnya yang keempat. Apa sebab yang mengharuskan tayamum ni? Perkara yang macam bagaimana yang membolehkan kita bertayamum? Kita tak boleh suka-suka je nak bertayamum. Kena ada sebab-sebab yang telah ditetapkan. Yang pertama tiada air setelah berusaha mencarinya. Tak ada air. Kita dah cari dah. Dekat kedai tak ada air. Dekat mana-mana tempat pun tak ada air. Maka kita bolehlah bertayamum. Yang penting kena usaha dulu cari. Usaha cari. Kalau dah tak dapat, barulah kita boleh bertayamum. Yang kedua, ada air. Kita cari ada air. Tetapi hanya mencukupi keperluan diri. Air inilah untuk kita minum. Air inilah untuk kita beristinja. Jadi untuk keperluan diri. Kalau tak ada ni susah. Jadi barulah kita boleh bertayamum. Manakala yang ketiga, jarak tempat ada air terlalu jauh. Tahu, dah usaha nak cari dah ni, tapi tahu ada air tapi tempatnya sangat jauh. Memakan masa. Kalau pergi dan balik tu memakan masa yang lama. Itu pun
kita boleh bertayamum. Yang keempat, sakit yang menghalang daripada menggunakan air. Kita sakit, kulit kita ni tak boleh kena air. Jadi kita boleh bertayamum. Walaupun ada air, tapi dia sakit. Dia sakit, tak boleh kena air. Jadi dia diharuskan bertayamum. Dan yang kelima, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Sehingga kalau cuacanya sangat sejuk, kalau dia ambil wudu dengan air, dia akan memudaratkan diri dia. Dia akan sakit. Jadinya dia diharuskan bertayamum. Jadinya sekiranya ada 5 perkara ni, barulah kita boleh bertayamum. Tak boleh suka-suka hati je. Ada notis dekat rumah, okey, pada sekian hari bulan air tak ada. Oh, air tak ada, jadi bolehlah kita bertayamum? Tak boleh, kena cari dulu. Cari dulu air. Kalau ada air, maka kita wajib berwuduk. Alhamdulillah sekarang kita dekat Malaysia bekalan air mencukupi. Tidak ada kesulitan untuk mendapatkan air dan membolehkan kita bertayamum. Tak ada. Kita masih boleh lagi berwuduk. Sekiranya ada air, kita wajib berwuduk. Baik, itu saja untuk hari ini, untuk pembelajaran kita hari ini dalam tajuk tayamum. Perkara yang kita telah bincangkan tadi adalah tentang dari segi maksudnya, apa maksud tayamum tersebut. Kemudian kita juga telah membincangkan tentang rukun tayamum. Rukun tayamum ni ada 4. Kemudian apakah sebab-sebab yang mengharuskan tayamum, dan kita juga dah tahu apakah bukti dalam Al-Quran yang mengharuskan kita bertayamum. Baik, sebagai pengukuhan, kita ada latihan sedikit ni. Kita buat latihan secara lisan. Cikgu soal dekat sini dan kamu juga boleh jawab secara lisan. Jadi soalan yang pertama, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Baik, kita lihat kat sini ada 4 tempat kosong berkenaan dengan maksud tayamum. Cikgu baca dulu. Tayamum bermaksud menyapu yang suci serta kedua-dua hingga ke siku dengan dan syarat-syarat tertentu. Okey, ada 4 tempat kosong dan ada jawapan kat bawah tu, kamu kena pilih. Baik, mari kita jawab sama-sama. Tayamum bermaksud menyapu apa? Ke muka ke, menyapu debu tanah ke, niat atau tangan? Sudah tentulah debu tanah. Menyapu debu tanah yang suci. Kemudian ke muka ke, niat atau tangan? Ke muka, betul. Serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan apa? Yang terakhir mestilah dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Ini maksud tayamum. Seterusnya, rukun tayamum ada 4 kat situ telah dinyatakan. Yang pertama berniat. Yang kedua apa? Yang kedua menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Yang ketiga menyapu debu tanah yang suci kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Dan yang keempat apa? Ya, sudah tentulah tertib. Baik, yang ketiga, sebab yang mengharuskan tayamum ada 5 kat situ. Dah nampak dah ada 5. Okay, yang pertama dah ditulis, tiada air setelah berusaha mencarinya. Yang kedua apa? Betul, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri. Yang ketiga, jarak tempat ada air terlalu jauh. Yang keempat pula,
bila sakit. Betul. Sakit yang menghalang daripada menggunakan air. Okey. Itu saja untuk hari ini dalam tajuk tayamum. Cikgu harap murid-murid dapat faham dan jelas. Yang terakhirnya, jangan lupa 4S. Sayang Allah, sayang Rasulullah, sayang ibu ayah, dan sayang semua makhluk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.